Bila dia pandang aku tu tiba-tiba dia macam macam dia nak macam marah ke apa ke tak tahu. Lepas tu mata dia elok-elok biasa berubah jadi merah. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudi menonton video aku lagi dan lagi. Before I started share my experience, please dengar ni dulu. Stop DM aku tanya tentang Istana Bila. Kat video Istana Bila tu aku dah mention macam-macam. And yes, makcik ataupun nenek yang aku kata ada dua orang tu memang ada, memang wujud. Ada artikel yang ada orang beri bantuan kat dia apa semua. Kan aku dah letak link. Memang dia wujud. Tapi at that time aku pergi dengan kakak aku, kawan aku tu, kita orang tak jumpa pun makcik atau perempuan tu lah. Perempuan yang dua orang tu yang ada dekat dalam Google tu. Okay, kita orang tak jumpa yang muka macam tu. So, apa yang kita orang lalui tu adalah satu pengalaman di mana kita orang diganggu ataupun dihantui oleh jin yang menyerupai seperti, dia tak menyerupai makcik tu. Mungkin dia jumpai someone yang kita tak tahulah kan. Kenapa, mengapa tu I have no reason about this, because kita orang lalui perkara sebegitu. So aku share pengalaman aku saja. Jadi tak perlulah DM aku tanya ini ke gini-gini, kenapa gini-gini, gini. Sebab aku terima banyak sangat DM yang membuatkan aku terpanggil nak cerita kat video ni. Aku nak cakap kat video ni sebab apa yang korang tanya kat aku tu macam aduh, kalau tak MCO pun korang nak pergi ke? Please lah, jangan cari masalah. Okay, tak ada masalah, jangan cari masalah. Okay, sebab perkara yang kita orang lalui itu adalah satu dugaan ujian yang kita orang lalui, di mana kita orang nak sangat tahu kan. So benda tu is my past, and yang future ni aku takkan buat dah perkara-perkara macam tu. So aku tak nak korang ikut benda-benda macam tu, dan tak perlu terlalu obses dengan perkara-perkara seperti itu. Sekiranya korang dilahirkan tidak melihat perkara-perkara sebegitu, alhamdulillah, syukur. Jangan cari pasal, okay? Dan aku nak beritahu kat sini, stoplah DM aku tanya perkara-perkara yang pelik macam tu. Cukuplah sekadar korang dengar pengalaman aku tu. Mana yang baik tu jadikan pengajaran, mana yang buruk-buruk tu jangan ikut. Hari ni aku akan share dengan korang pengalaman aku pergi ke rumah doktor di belakang zoo. Aku tak boleh nak sebut nama dia siapa, dan aku tak nak sebut rumah ni rumah doktor apa. Cukup sekadar korang tahu rumah doktor. Dia rumah doktor, dan orang sebut pun rumah doktor. Rumah doktor ni kat mana? Dekat belakang zoo negara. Okay, cukup itu je korang tahu. Untuk selebihnya korang boleh buat research, sebab cerita tentang tempat ni dia ada banyak version. Ada yang cakap dia macam ni, ada yang cakap dia macam tu. So aku tak nak sebut kat sini sebab ni aib orang. Dan in case cerita ni tak betul, aku dah fitnah orang. So korang boleh buat research sendiri. Korang kan rajin. So korang boleh pergi cari sendiri untuk tahu lebih detail. Cuma aku mampu cerita dengan korang tentang pengalaman aku masa aku pergi kat sana. Dan cerita ni dah berlaku pada tahun 2013 dan sangat-sangat lama dah berlalu. Dan seperti korang tahu, tempat terakhir yang aku pergi, yang aku nak tengok tempat-tempat macam ada benda ke tak ada benda ni, hanya di Istana Bila. Itu adalah last place yang aku pergi. Lepas pada tu aku tak ada pergi mana-mana tempat yang konon-kononnya berhantu, sebab aku selalu lalui kehidupan aku, harian aku seperti biasa, dan aku nampak itu seperti biasa saja. Aku dah tak ada terjah tempat-tempat yang orang kata viral lah, ada benda-benda ni ke, tak ada dah. So peristiwa kisah rumah doktor ni terjadi pada 2013, dan yes, masa tu perangai aku muda lagi, belasan tahun lagi. So jiwa aku yang ingin tahu sesuatu benda tu terlalu tinggi. Okay, peristiwa ni sebelum kejadian aku pergi tu, aku tengah lepak dengan kawan-kawan aku. Jadi kawan-kawan perempuan lah, aku pun tak ingat dah siapa lagi selain pada tu. Yang pasti best friend aku memang ada. Aku beria sangat nak ajak dia pergi, tapi dia ni kan macam dia takut sikit lah. So jangan gerak-gerak, nanti orang takut. So time tu memang kawan aku tak nak ikut. Jadi aku contact lah dengan kawan aku yang lain. Satu orang kawan aku ni lelaki, dia berani tau. Dia ni macam hati kering sikit. Masa aku cakap aku nak pergi kat situ, mula-mula dia tanya kenapa nak pergi kat situ. Lepas tu aku cakap sebab aku saja nak tengok. Sebab dengan cerita macam ni, so aku nak tahu kebenaran ni betul ke, sejauh mana kesahihan cerita ni. So aku macam nak pergi sendiri. Dan dia kata, betul ke nak pergi ni? Are you sure? Ya, aku pun macam beria sangat. And dia pun ikut je lah. Dia ni memang dia lelaki tau, tapi dia macam tak ada perasaan. Dia macam waktu kita pergi tu pun dia macam okay lah, macam tu. Maybe sebab dia pun tak nampak, so bagi dia tak ada apa-apa. Maka bergeraklah kami dua orang pergi ke tempat tu. Tak cerdiknya aku kat situ. Aku tak fikir, dia lelaki, aku perempuan, kita orang dua orang pergi. Lepas tu aku macam tak fikir bahaya ke apa semua. So memang
Apa benda lah aku fikir masa tu. Sebelum korang nak judge aku mengakulah ya memang kesilapan aku dan aku ni jenis tak berfikir panjang. Macam aku cakap umur aku pun belasan. So fikiran aku tu macam susu je, tak fikir kepada excited nak pergi tempat tu. Dia tak fikir lah apa yang selanjutnya, bahayanya apa semua. Entahlah, kalau boleh balik ke masa lepas, aku rasa aku nak lempang muka aku. Okay, jadi bila sampai je dekat situ, kita orang bertembung dengan beberapa kereta yang nak pergi juga kat situ. And masa tu, kalau tak silap aku, memang tengah top orang buat pergi macam paranormal. Sebab tu masa tu cerita Seekers ke, aku tak tahu, tapi ramai lah, macam ramai sangat orang yang geng-geng yang nak jadi paranormal, yang pergi nak rakam something semua ni. Ramai, okay, terlalu ramai. Dan kebetulan masa kita orang sampai tu, ada 2 kereta lagi diorang nak masuk, 2 ke 3 kereta, aku tak tahu. So bila dah turun tu, okay, aku dengan member aku ni turun, bersua lah dengan orang tu. Sebab kita orang, since kita orang pergi semua serbu dekat kawasan tu, okay, seperti korang tengok dalam gambar ni, ni adalah rumah dia dekat bahagian atas. Dan yes, rumah dia ni parking dulu, lepas tu rumah belah bawah. So ada tangga turun ke bawah. So rumah dia kira punya macam pattern rumah-rumah Mak Saleh atau rumah ke bawah macam tu. Dia bukan rumah bawah tanah, tapi dia menurun. Rumah dia tu ada di bawah. Macam korang nampak gambar ni kan. So masa bertembung tu, dekat situlah kejadian dia. Kita orang bertembung dengan 2 kereta ni. Geng-geng dalam tu semua lelaki, and of course lah kan, takkan ada perempuan berani. Sebab masa tu malam, pukul berapa aku tak pasti. Okay, jadi bila geng yang lain ni turun, cakap okay, dah masuk ke, okay ke? Orang tu tanya dekat member aku tu kan. So member aku cakap, oh tak ada, kita orang ni pun baru sampai je. Dia tu, nak masuk ke? Macam, jom lah masuk sekali kan. Lepas tu member aku ni macam risau lah, sebab dia orang semua lelaki. Jadi member aku cakap, tak yalah, biar dia orang masuk dulu. Lepas tu aku cakap, why not, dah ramai-ramai, jom je lah. Sebab dia orang ada lampu, dia orang ada kamera, and dia ada seorang tu yang macam-macam pakai kopiah. So kita rasa macam mungkin lah dia ni memang tim paranormal, yang memang someone tu boleh, apa-apa terjadi dia boleh cover lah macam tu. Jadi aku pun turun lah dengan kawan aku ni. Jadi kalau korang nampak kawasan dia tadi, depan tu lapang untuk diorang park kereta. Lepas tu tepi dia ada tangga. So inilah dia. Turun ke bawah ni memang gelap sangat-sangat. Gambar ni aku beritahu terus terang, aku ambil dekat Google. Sebab masa aku pergi tu zaman handphone biasa-biasa je, dan aku pun of course tak ambil gambar. Aku tak terfikir apa-apa pun. Jadi bila turun ke bawah tu, kita orang turun ramai-ramai. To be honest, jalan dia memang sangat-sangat teruk. Aku pergi tu mungkin aku ni batch yang keberapa dah, sebab ramai diorang pergi kat situ. So rumah dia pun memang tak ada apa-apa. Kalau korang tahu pun, rumah-rumah abandoned house dekat Malaysia ni tak ada pun yang ada perambut ke apa macam kat luar negara tu. So jangan berangan lah. Memang keadaan dia macam tempat sarang hutan lah. Memang kalau ada pun penagih dadah je yang duduk kat situ. So kat bawah tu ada conteng dinding dia. Adalah kawasan, tak silap aku kawasan dapur ke apa, aku tak tahu, yang first kita orang jumpa tu. Masa masuk tu, aku ada nampak satu kelibat hitam tau, 2. Dia macam satu tu pergi sini, satu tu pergi sana. So macam sak macam tu tau. Tapi laju. Tapi depan aku tu ada orang lain dulu, yang tim lagi satu tu, dia orang yang lalu dulu. Jadi aku daripada belakang tu aku dah nampak. Tapi mungkin dia orang tu tak nampak. And aku rasa mungkin di antara tim yang datang tu juga ada juga kot yang boleh nampak. Cuma aku, yelah kita tak kenal kan, tak kenal popek-popek pula. Jadi bila dah terus aku dah nampak tu, orang lain pun dah jalan, kita pun jalan. Aku pun follow lah berada depan aku ni, okay. Yang member aku cover belakang. Tengah jalan sampai kat satu tempat tu, diorang yang jelaskan. Aku rasa sebelum diorang datang, diorang ni dah buat research tau. Diorang tahu, okay, inilah dia bilik yang dikatakan tu. Adalah aku dengar lah buti-buti diorang borak tu. Lepas tu dia kata, jom kita pergi turun kat bawah. Kat bawah tu, kalau mengikut apa yang tim aku join pergi tu, dia kata bawah tu tempat swimming pool dia. Tapi tempat tu memang dah dikambur dengan tanah lah. Habis langsung ke atas tu memang tak nampak macam rumah pun. Tempat tu dah nampak macam, kau nampak tiang. Lepas tu adalah nampak sikit atap bumbung rumah dia apa semua. Yang lain tu semua dah broken habis lah. Memang tak nampak langsung macam bentuk rumah. Cumanya boleh nampak ada dinding dia, atau adalah masa tu ada sinki kot, tak silap aku. Masa tu ada kat situ. Lepas tu kat bawah dia adalah nampak macam tempat pintu dia. Tapi pintu dah tak ada lah, of course. Lepas tu bawah dia tu, yang kat swimming pool aku cakap tu, dah memang tanah semua. Cuma yang kita boleh tahu itu swimming pool, maybe sebab tangga dia ada nampak sikit lah macam tu. So kawan yang join sekali pergi tu, dia lah bercerita-cerita. Kita orang pergi ramai tau. So keadaan tu memang bising. Dengan orang ni nak bercakap, orang tu nak bercakap, orang ni nak explain tu, orang ni nak explain tu. Aku diam je, member aku tu pun diam je. Sebab kita pun bukan kenal dia orang, buat apa nak berborak-borak. Sampai je dekat bawah tu, ada satu part tu, tiba-tiba kan ada seorang daripada tim yang aku join pergi ni, dia kata macam ni, weh, arah macam tu tau. Lepas tu aku cakap, apa hal ni?
duduk. Dia arahkan macam duduk tu. Lepas tu and orang semua yang tim dia tu, yang ikut dia tu semua ikut dia, semua duduk. Jadi takkan aku nak buat keras kepala pula dengan member aku ni kan. Kita orang pun duduk sekali. Oh macam bila fikir balik macam apa benda lah. So kita orang tengah duduk macam tu, aku pun cakap kenapa. Aku macam tu kan, macam over gila. Lepas tu ada member yang lelaki sebelah depan tu, dia cakap diam. Tunggu dalam beberapa saat, tiba-tiba bunyi burung hantu punya bunyi. Oh, macam tu bunyi dia. Habis korang macam tu lah. Ya ke? Tak kisahlah, tapi yang pasti burung hantu berbunyi. Jadi diorang ni tengah cari kat mana dia macam tu kan. Aku pun memerhati, aku cari. Tapi silap je waktu aku memerhati tu, kat satu dahan tu aku nampak benda lain tau. Dia macam faham tak kalau manusia ni dahan tu kan, dahan pokok tu, manusia tu kan kita kepala kat atas, kaki bawah. So dia macam ni tau. Dia macam tergantung macam macam umpama macam ada mayat yang tergantung kat dahan pokok. Macam tu. Sebab dia memang lembik, langsung tak nampak macam manusia yang hidup. Faham tak? Dia tergantung. So bila aku macam tu, aku terpandang ke bawah. So pandang tempat lain. Tapi aku tak adalah kacam, weh tengok tu hantu semua. Aku tak adalah masa tu. Sebab kalau aku faham, kalau cerita pun orang tak percaya. Jadi buat biasa je lah, buat chill je lah. Lepas bunyi burung hantu tu memang kuat sangat tau. Lepas tu beberapa saat lepas tu barulah ada orang depan ni kata, okey, dah boleh bangun. Aku tak tahulah dia ni apa dan siapa dan macam mana dia boleh, bila dia cakap tu semua orang ikut dia. Maybe dia ni bukan someone juga, maybe dia somebody yang ada sikit ilmu ke, wallahualam. Lepas tu bila kita orang semua bangun, aku pun follow sekali lah, member aku pun follow sekali. Boleh sulu. Lepas tu aku cakap kat kawan aku tu, tak ada apa-apa pun. Lepas tu kawan aku cakap, jom lah balik, dah lewat, tak elok lah dia cakap tu kan. Jadi aku pun okey. Lepas tu diorang pun masa kita orang macam dah nak pusing balik tu, diorang pun macam nak gerak sebab tempat tu macam tak ada apa-apa. Jadi kami pun pusing. On the way nak pusing tu, jalan tu macam terus terang aku cakap, jalan kat situ memang licin dan dia macam menurun tau. That's why rumah dia atas tu parking and then turun ke bawah. Sebab rumah dia atas bukit. Bila atas bukit, so agak normal lah kalau rumah dia tinggi turun ke bawah. Sebab memang tinggi. Jadi masa nak naik tu pun tak ada tangga pun. Di sebelah belakang rumah dia tu, kita orang panjat tau. Kita orang panjat satu tembok tu untuk melepasi masuk ke rumah tu. Jadi bahagian tepi dia tu memang macam menjunam macam tu. So aku ni jalan kat sini, belakang aku ni adalah tim yang ikut sekali tu. Okay, lepas tu member aku depan, dia lalu dulu kat tembok. Dia dulu dia depan. Lepas tu belakang aku ni ada seorang brother ni, badan dia macam besar sikit lah. Lepas tu aku pun jalan sampai dekat macam ni rumah dia kan. Lepas tu sini pintu dia. Aku tak tahu ni pintu utama ke apa, sebab rumah dia macam aku cakap memang tak nampak macam rumah. Aku pun lalu kat sini. Separuh jalan tu licin, kaki aku licin, and then aku pun berpaut lah pada, kan pintu macam ni kan. So aku kat sini tau, aku berpaut lah pada pintu, bahagian pintu tu. Masa aku berpaut tu, aku macam dah terasa tau, macam rimas je tangan aku, macam aku terpegang rumput, macam something lah yang tak best disentuh. Lepas tu bila dah tersentuh kat bahagian tembok tu, aku pun bangun. Aku macam tahankan diri. Nasib baiklah berada belakang aku tu, bila aku dah terjatuh tu, dia macam tahan macam tu. So aku tak adalah terkedepek atau jatuh. Bila aku dah bangun macam gitu kan, aku pun macam tu lah. Bila macam tu kita macam nak ni tangan kita kan. Lepas tu masa aku lepas tu aku memang nampak yang aku pegang. Okay, ni tembok dia, tepi dia tu ada kepala, ada rambut, memang betul-betul macam kepala, ada line putih tu. Kepala, aku punya tangan sentuh kat kepala tu. Aku tak sentuh dekat bahagian dinding tu tau. Aku tak sentuh bahagian situ. So aku macam terkejut. Siapa tu? Aku pun bila dah terbangun macam tu, aku pun tengok dalam. Masa aku perhatikan ke belah dalam tu, kebetulan masa tu orang belakang-belakang aku ni pun macam slow-slow je. Aku pun tengok. Bila aku tengok kat kawasan dalam rumah tu, aku rasa situ bahagian ruang tamu dia ke. Tak tahulah sama ada ruang tamu ke bilik ke. Wawalah, sebab tak tahu mana satu bahagian dia. Sedang aku memerhati dia dalam rumah dia tu lah, aku terpandang pada satu sudut. Dekat situ ada bukan satu tau, ada 4 jelmaan manusia. Ada 2 jelmaan seperti budak-budak, ada 2 tu macam as a parents aku rasa, sebab pasangan. So kat situlah aku nampak susuk 4 orang tu. Aku tak tahu kesahihan cerita dia, aku tak tahu cerita sebenar dia macam mana. Even sampai sekarang pun aku tak kaji macam
yang true story lah, maksudnya siapakah yang duduk kat situ, berapa orang ahli keluarga ke apa, aku tak tahu, dan aku tak ada macam jumpa pun artikel tentang cerita itu. So aku tak tahulah yang aku nampak tu adalah jelmaan jin yang menyerupai arwah si mati kat rumah tu ke, wallahu alam. Yang pasti aku nampak jemaah keluarga di dalam rumah tu, tapi semua keras macam tu sajalah. Lepas tu aku terus berkali mata. Kenapa aku macam tak shocking, macam takut dia, sebab masa umur aku belasan, perkara-perkara macam tu aku dah biasa lalui. Jadi aku macam sekadar terkejut-terkejut macam tu je lah. Lagipun rupa dia tak terlalu mengerunkan dan tidak menakutkan yang membuatkan macam meracau ke apa semua. Jadi aku macam okey, aku macam astagfirullahalazim, aku macam tu saja. Aku terus ke depan. Jadi masa aku nak naik tu, yang belakang aku tu mungkin lah dia perasan kot, sebab aku macam tenung lama. Lepas tu dia pun pandang, and then dia panggil kawan dia masuk ke dalam, disuruh dengan torchlight dia apa semua. Dan aku tak tahulah apa yang dia nampak kan. Kami pun naik ke atas. On the way nak naik atas tu tak ada apa, boleh panjat tembok semua-semua, sampailah ke tangga nak keluar balik. Tapi masa aku nak naik ke tangga tu, nak keluar ke parking bahagian atas tu, aku ada nampak macam dia bentuk macam burung, tapi muka dia macam pelik sikit. Burung biasa kan hidung dia 3 segi macam tu, lepas tu ada lubang sikit kan, macam tajam macam tu kan. Tapi yang aku nampak ni, burung dia mata bulat, lepas tu biji mata hitam dia ada kecil sikit, lepas tu mata dia macam mata manusia tau, bulat besar. Lepas tu dia ada hidung yang macam hidung kita, tetapi hidung mancung, macam cerita-cerita Hindustan tu kan, macam tu. Tapi dia tak ada mulut, lepas tu dia ada sayap. So aku faham lah yang tu bukannya burung yang real orang lain nampak, semua aku je yang nampak. Dia betul-betul duduk macam tu je lah, bertinggi dekat satu batu, betul-betul tepi tangga yang aku nak naik ke atas tu. Sampai je dekat atas, aku dengan kawan aku ni pun cakap, tak ada apa-apa dah kot, jomlah kita balik kan. Lepas tu kawan aku ni pun okey, dia macam okey je. Kawan aku ni jenis yang tak banyak cakap, tapi dia berani. Dia tak ada pun mengeluh macam ataupun ketakutan ke apa. Dia memang cool lah, someone yang aku pernah kenal, and aku rasa dia memang sangat-sangat cool. Lepas tu bila kita orang nak pergi ke kereta, aku nampak ada seekor anjing dekat tepi tembok, dekat kawasan rumah dia kan, tembok macam ni kan, dekat tepi tu pakai rantai. Lepas tu dia duduk macam, dia macam besar juga tau, dia duduk macam ni kan, macam tu. Lepas tu bila masa aku nak jalan nak pergi tu kan, aku tengok dia. Lepas tu aku tak tahu, lepas tu aku tengok dia lagi sekali. Lepas tu dia pandang aku. Bila dia pandang aku tu, tiba-tiba dia macam dia nak macam marah ke apa ke, tak tahu. Lepas tu mata dia elok-elok biasa berubah jadi merah. Lepas tu aku memang risau gila lah, aku takut dia kejar aku kan, dan aku cepat pergi kereta. So kawan aku macam, kenapa pula ni kan. Lepas tu aku macam, bahayalah anjing. Lepas tu dia macam, anjing lah. Dia macam tu lah, macam dia mungkin dia tak nampak anjing tu. Aku rasa, tak tahulah kan, sama ada anjing tu tuan tu punya ke, ataupun anjing tu ada anjing orang lain ke, ataupun pernah mati kat situ ke. Alam, yang pasti anjing tu bukan anjing yang real orang lain nampak, sebab dia memang sesuatu yang pelik sikit lah. Sebab mata dia biasa tiba-tiba merah, menyala, macam nak berdarah macam tu kan. So aku faham lah itu jelmaan yang aku je nampak. Jadi kita orang pun on the way balik. Alhamdulillah, lepas aku balik tu aku tak diganggu dan dia pun tak ada ikut. Cuma terjadi satu peristiwa lepas aku balik tu, aku mandi. Ada satu peristiwa di mana masa aku tengah mandi tu, bilik air aku tu ada cermin dengan sinki. Aku nak gosok gigi, aku memang macam biasalah, aku akan tengok cermin. Lepas tu tiba-tiba aku ternampak jemaah yang dekat rumah tadi tu dalam cermin tu. Tapi background belakang dia background toilet aku. Maknanya tak tahulah kan, diikut ke ataupun mata aku memang nampak ke. Tapi kalau nak ceritakan kalau aku ni kuat berhalusinasi, bagi aku tidak. Sebab sebelum-sebelum ni kalau aku nampak pun tak ada pun terbau-bau sampai aku ternampak. Orang yang berhalusinasi ni adalah orang yang takut, di mana bila dia terlalu takut, sampaikan apa yang fikiran dia tu boleh apa yang difikir tu boleh membuatkan dia ternampak benda-benda macam tu lah, imagination dia kan. Tapi yang aku nampak tu aku rasa macam betul, sebab masa kat dalam toilet tu jemaah dia betul-betul kat belakang, dan memang nampak background toilet. Dia tak nampak background yang macam aku nampak masa kat rumah tu. Tapi tak ada masalah apalah, dia cuma macam menghantui macam tu je lah, sekali tu sahaja. Dan lepas tu alhamdulillah hidup aku biasa saja. So itulah je cerita aku. Cuma nasihat aku dekat sini, walaupun aku tahu aku tidak berhak beri nasihat ni kepada korang, dan walaupun aku banyak lakukan kesilapan dan cari pasal, pergi ke sana pergi ke sini,
aku just nak bagi tahu kat korang, kalau korang dengar video aku ni, tolong jangan buat macam apa yang aku buat, especially perempuan. Okay, aku ni adalah mungkin ini adalah ujian untuk aku, sebab aku nampak dan silapnya aku masa dulu-dulu aku terlalu obses. Macam aku macam bila orang cakap tempat ni hantu, aku macam oh ya ke? Lepas tu aku pergi kat tempat tu. Macam memang perangai aku tu sangat-sangat tak cerdik lah, senang cakap. Tapi sekarang aku dah tak buat dah benda-benda macam tu, sebab biasa normal life pun kalau aku pergi kat mana-mana memang aku dah nampak. Jadi tak perlu pun aku nak terjah kat tempat-tempat yang macam tu. Cuma bagi aku, kalau tak ada masalah, jangan cari masalah. Okay? Okay guys, itu sahaja perkongsian cerita pengalaman aku di video kali ini. Aku akan continue di video yang akan datang. Sekiranya ada kekurangan di dalam video aku, ada tersalah kata, terkuris mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk segala kekurangan itu daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.